Oke, hello, selamat petang semua. So, hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu bab 6 pembahagian sel. So, untuk hari ini kita akan masuk kepada dua subtopik. Yang pertama sahaja, yaitu 6.1 pembahagian sel, dan juga 6.2, yaitu kitar sel dan mitosis. So, kita masuk kepada yang pertama dulu, pembahagian sel. So, tahukah Anda bagaimanakah pembesaran berlaku? Bagaimanakah pula organisme menghasilkan sel baharu? Dan bagaimanakah variasi genetik dihasilkan? So, semua poin yang warna merah ini sebenarnya adalah merujuk kepada pembahagian sel. Kenapa? Oke, lepas ini kita akan masuk secara lebih dalam lagi lah. Oke, 6.1 pembahagian sel. So, untuk hari ini kamu sepatutnya boleh memerihalkan karyokinesis dan sitokinesis. Ada istilah baru yang kamu akan belajar, di mana karyokinesis bermaksud pembahagian nukleus dan sitokinesis bermaksud pembahagian sitoplasma. Seterusnya, kamu boleh memerihalkan istilah baru yang kamu akan belajar juga pada hari ini, yaitu haploid, diploid, kromatin, kromosom homolog, kromosom paternal, dan kromosom maternal. Oke, so kita mulakan untuk subtopik yang pertama, yaitu 6.1 pembahagian sel. Pembahagian sel melibatkan dua peringkat, yaitu karyokinesis yang bermaksud pembahagian nukleus dan sitokinesis yang bermaksud pembahagian sitoplasma. So, seperti yang kita tahu dalam sesuatu sel organisme, dia terbagi kepada dua, yaitu sel soma dan sel gamet. Apa itu sel soma? Sel soma adalah sel badan. Oke, bukan sel gamet, tapi dia adalah sel badan. Sel soma terhasil melalui proses mitosis dan mengandungi bilangan kromosom diploid. Diploid bermaksud setiap sel mengandungi 2 set kromosom ataupun 2N. N itu kita tulis huruf kecil, dan kena ingat dalam sel soma manusia kita ada 2N, yaitu bersamaan dengan 46 kromosom lah. Manakala sel gamet pula ialah sel pembiakan. Sila ingat, sel gamet adalah sel pembiakan. Sel gamet terhasil melalui proses meiosis ataupun meiosis. Oke, ejaan perlu betul, sebutan tidak sebutan kamu lain-lain pun tidak apa, yang penting ejaan betul. Mengandungi bilangan kromosom haploid. Oke, tadi diploid kan 2N, sekarang haploid, yaitu setiap sel mengandungi hanya satu set kromosom atau N. Dan dalam sel gamet manusia kita ada N sama juga dengan 23. Ini kamu kena ingat lah. Oke, boleh kan? So, kita proceed. Kromosom. Apa dia kromosom? Kromosom terdiri daripada DNA yang mempunyai maklumat genetik. Setiap sel mengandungi hanya satu set kromosom atau N. Ingat ah, ini adalah maksud kepada haploid lah. So, diploid pula dia mencirikan tentang 2 set kromosom, satu daripada induk jantan dan satu set lagi daripada induk betina lah. So, kita tulis apa tadi? 2N, huruf N kecil ya. Apa pula yang dimaksudkan dengan kromosom paternal? So, kromosom paternal adalah merupakan set kromosom daripada induk jantan. Manakala kromosom maternal pula adalah set kromosom daripada induk betina. Oke, nanti kamu akan jumpa juga perkataan ini, kromosom homolog, yaitu pasangan kromosom paternal dan kromosom maternal.
yang mempunyai ciri struktur yang serupa ataupun kata kunci dia samalah. Oke. S A A M A. Kromatin, kromosom yang menyerupai bebenang halus. Oke. Kromatin yang menyerupai bebenang halus yang panjang. Alright. So kita proceed. Oke. So dalam buku teks kamu ada gambar ini, gambar raja ini yang menunjukkan tentang kromosom haploid dan juga diploid. So kita lihat di sini satu persatu. Haploid, satu salinan setiap kromosom. Oke, kita tengok bahagian atas dia lebih kecil ya, dan bagian bawah lebih panjang lah. 3 kromosom tanpa pasangan. Manakala diploid pula adalah 2 salinan setiap kromosom. Jadi kita ingat balik. Satu set daripada induk jantan, satu set daripada induk betina kan. Ataupun kita sebut satu set kromosom paternal, yaitu daripada induk jantan, dan satu set kromosom maternal daripada induk betina. So di sini ada 3 pasang kromosom homolog. Oke, homolog maksudnya berpasangan nah, macam inilah. Oke, so kita masuk kepada 6.2 kitar sel dan mitosis. Oke, 6.2.1. So sepatutnya kamu berupaya untuk memerihalkan fasa-fasa dalam kitar sel lah. Ada beberapa istilah yang kamu kena paham, ada beberapa fasa yang kamu kena tahu. Interfasa, fasa G1, fasa S, fasa G2, fasa M, mitosis, sitokinesis. So kamu kena ingat dalam kitar sel ada G1, macam gunsanat lah kan, gunsanat 1, dens S, gunsanat 2, G2, M, mitosis, dan sitokinesis. Oke, yang kedua menyusun peringkat mitosis mengikut urutan. Next, berkomunikasi tentang struktur sel dalam setiap peringkat mitosis dan sitokinesis melalui lukisan berlabel. Dan yang terakhir, kamu boleh membanding dan membezakan mitosis dan sitokinesis antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Tertinggal lagi satu pula. Oke, membincangkan keperluan mitosis dalam perkembangan embrio, pertumbuhan organisme, penyembuhan luka pada kulit, penjanaan semula, salah typo sini ya, pembiakan seks. Oke, yang penting 4 kriteria ini kamu perlu capailah supaya kamu lebih paham untuk subtopik 6.2 ini ya. Menyusun peringkat mitosis mengikut urutan dengan betul, menerangkan setiap peringkat mitosis dengan betul, menerangkan sitokinesis dengan betul, dan juga membanding dan membezakan mitosis dan sitokinesis antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Oke, apa itu kitar sel? Kitar sel adalah turutan kejadian yang melibatkan penggandaan DNA serta pembahagian sel untuk menghasilkan berapa sel anak? Yes, 2 sel anak. Terdiri daripada 2, yaitu interfasa dan fasa M. Oke, interfasa merupakan fasa yang paling panjang dalam ini kitar sel ya. Dan dia terdiri daripada 3 lah, G1, S, dan G2. Fasa M pula terdiri daripada mitosis dan sitokinesis. Boleh ingatkan? Oke, interfasa ada 3 fasa, G1, S, dan G2. Why G1? Oke, so kita ambil daripada perkataan English lah, growth. Growth 1. S adalah merujuk kepada sintesis ataupun cytokinesis. G2, growth 2. M, mitosis, and then cytokinesis lah. Okay, next. Sorry, padam dulu. Alright. Okay, interfasa, fasa G1, di mana sel membesar,
penggandaan organel-organel, dan juga sintesis protein berlaku di sini. Kromosom pula dalam bentuk kromatin. Untuk G1 kita panggil dia sebagai kromatin lah. Masih ingat kan? Dia berbenang-benang halus. Oke, ingat dia macam benang. Rupa dia macam benang halus lah. Oke, fasa S tadi. Oh, cikgu silap sebut. Bukan fasa sitokinesis lah, fasa sintesis. Di mana sintesis dan replikasi DNA berlaku pada fasa S ini. Penggandaan kromosom menjadi kromatid seiras yang kita sebut sebagai kromatid kembar yang berpaut pada sentroma. Apa itu kromatid kembar? Oke, kita lihat gambar raja nih. Oke, untuk satu gambar raja ini kita sebut dia sebagai kromatid kembar. Kalau satu saja, contohlah cikgu belah dua nih kan. Oke, sebelah sini kita sebut dia sebagai kromatid. Tapi sebab dia ada dua dan dia diikat oleh ini. Ini adalah sentroma. Oke, tengah-tengah dia. Jadi kita sebut dia sebagai kromatid kembar lah sebab dia ada dua. Macam bentuk ribbon kan. Ada juga yang sebut macam butterfly lah sebelum ni. Oke, so next fasa G2 adalah fasa pengumpulan tenaga yang juga meneruskan sintesis protein dan enzim. Dan untuk persiapan kepada fasa seterusnya, fasa M yaitu mitosis. Oke, cuba padam dulu. Oke, kenali kromosom. Oke, tadi kalau kromatin dia adalah berbenang-benang halus kan? Oke, so kromatin ini sebenarnya kalau dalam bahasa kampung kita kasih gumpal dia, oke, kita kasih kuruyuk dia akan jadi macam kromosom lah. So macam ini. Setiap satu bahagian di sini, ini adalah satu kromatid. Oke, bila ada dua begini, dia akan menjadi kromatid kembar ataupun kromatid seiras. Dia diikat oleh sentroma. Ini nah, sebelah ni. Oke, ini susah kita mau lukis kan, so kita lukis dalam bentuk inilah selalunya. Oke, cuba harap kamu paham. Oke, intofasa pula. Kita tengok dia punya gambar aja. Oke, biasanya centriole kita lukis macam inilah. Sama ada macam ini, ataupun ada juga yang dia lukis macam ini. Macam T. Oke, kadang-kadang pun centriole boleh jadi beginilah. Ada lukisan dia macam ini. Atau dia boleh jadi macam inilah. Sama juga tuh, kalau kamu nampak lukisan begini, itu maksudnya centriole. Oke, ingat balik, nukleolus ini berada di bahagian dalam kepada nukleus. Nukleus di luar kan. Oke, dan kromatin ada di dalam lah. Kromatin adalah bebenang-bebenang halus di dalam nih. Oke, ini peringkat interfasa. Oke, kita lihat ini kitar sel. Ini lebih jelas lah. So, daripada G1. Oke, bermula daripada G1 sampailah ke G2. Oke, G1, S, baru G2. Itu adalah interfasa. Selepas interfasa adalah fasa M. Fasa M ada dua, yaitu mitosis dan sitokinesis. Oke, setakat ini kita baru masuk kepada interfasa G1, S, dan G2. Oke, so kita masuk kepada fasa M pula sekarang. Terdiri daripada mitosis dan juga apa? Yes, cytokinesis ataupun sitokinesis. Ini yang paling penting sebab ini soalan yang selalu keluar juga lah. Melibatkan 4 fasa lagi pula. Oke, tadi interfasa ada berapa fasa? 3 kan? Oke, fasa G1, fasa S, fasa G2. So sekarang kita masuk kepada fasa M pula. Dia ada terbahagi kepada 2, mitosis dan sitokinesis. Di bawah mitosis pula terbahagi lagi kepada 4 fasa. Pimat. Yaitu profasa, metafasa, anafasa, dan telofasa.
Oke, jangan risau, kita akan masuk satu-satu lepas ini lah. Oke, untuk kamu ingat semula, interfasa G1, S, G2, boleh kan? Dan fasa M pula, mitosis dan sitokinesis. Oke, so kita masuk kepada yang pertama dulu, untuk fasa M, yaitu mitosis. Ada berapa tadi? Ada 4 kan? Profasa, metafasa, anafasa, dan telofasa. Ini susunan dia memang kena ikut urutan lah. Tidak boleh telofasa dulu, baru metafasa, baru anafasa, dan baru profasa. Ingat Pak Mat, PMAT. Baru kamu ingat itu susunan dia. Oke, apa itu mitosis? Mitosis merupakan proses pembahagian. Ada salah ijak sini, typo. Nukleus terbalik itu I dengan U. Nukleus sel induk yang menghasilkan berapa sel anak? Yes, 2. Yang mempunyai bilangan dan kandungan genetik yang sama seperti sel induk. Maksudnya dia copy paste lah bilangan dan juga kandungan, bilangan kromosom dan juga kandungan genetik seperti sel induk. So kamu kena ingat, boleh ingat guna inilah Pak Mat. Oke, apa dia P, apa M, apa E, T. Ulang balik, Pak Mat. P, profasa. M, metafasa. E, anafasa. T, telofasa. Pak Mat. Boleh ingat ikut susunan. Alright, next. So kita masuk. Profasa. Profasa adalah di mana kromatin, ingat balik apa itu kromatin? Yes, bebenang halus tadi ya, bebenang halus sebelum jadi kromosom. Oke, kromatin dia memendek dan menebal. Dia on the way untuk menjadi apa? Kromosom. Oke, so kromosom membentuk 2 kromatid kembar. Ingat lagi, dia terikat dari apa? Sentroma kan? Oke, ada 2 kromatid kembar. Kita lukis macam ini lah. Oke, ini adalah kromosom kembar lah kan? Membentuk, 2 kromatid kembar yang kita sebut kromosom lah. Membran nukleus terurai. Oke, kita bayangkan itu membran nukleus dia bulat kan. Oke, dia terurai, maksudnya dia menghilang lah. Nukleus pun menghilang. Sentrior berpindah ke kutub bertentangan. Gentian gelendong terbentuk. Apa nih? Kita lihat lepas ini lah. Oke, ini adalah sentriol. Oke, gentian gelendong dia macam satu laluan yang dia akan menarik ini kromosom nanti. So, sentroma berada di tengah dan membran nukleus terurai. Oke, bayangkan ini mula-mula kromatin kan, dia jadi pendek, menebal, dia jadi kromosom. Lepas itu dia punya nukleus akan mengurai, terurai. Siapa yang ambil ini? Oke, ini gentian gelendong, dia akan tarik ini sentroma pergi ke arah bertentangan. Oke, ini baru profasa, dia masih lagi macam ini rupa dia. Oke, next adalah metafasa. Sentrior berada di kutub yang bertentangan. Oke, tadi belum lagi kan? Masih berkawan-kawan lagi. Sekarang ada orang pergi berpisah, sudah pergi arah yang bertentangan. Oke, kromosom tersusun. Oke, ini kamu kena ingat. Di mana? Sata katulistiwa. Asal kamu ingat metafasa, maksudnya dia tersusun itu kromosom di sata katulistiwa. Di tengah-tengah inilah. Oke. So, dia akan berbaris macam ini. Gentian gelendong dia akan terikat pada sentroma. Pastikan lukisan kamu itu betul. Dan metafasa berakhir apabila sentroma mula membahagi. Oke, masa dia masih berbaris begini, dia masih lagi proses metafasa. Oke, selepas metafasa apa dia? Pak Mat. Yes, anafasa kan. Oke, anafasa pula proses di mana sentroma membahagi 2. Oke. Kromatid kembar berpisah. Oke, tadi dia macam ini kan, sentroma. Oke. Pada waktu
Ini, dia terbelah, dia membahagi dua. Oke. Ingat tadi, ada sentriol kan? Sorry, coba lukis balik ah. Oke, contohnya sentriol ada di sini. Ada dua satu di ujung, di kutub yang bertentangan. Oke, contoh lah sini ada satu kromosom. Oke, macam mana kamu mau tahu dia ada berapa kromosom? Oke, coba lukis dulu lah. Sorry, tidak lawak lukisan. Ya, makin kecil pula. Oke, yang penting sini ada sentroma, sini ada sentroma, ada sentroma. Berapa sentroma nih? 1, 2, 3. Oke, so kamu boleh cakap ada 3 kromosom. Oke, kamu kira saja daripada itu sentroma. Oke, ini adalah fasa apa tadi? Oke, ini ada gentian gelendong. Oke, betul. Ini fasa metafasa kan? So, pada waktu anafasa, kamu bayangkan kamu berdiri lurus begini kan? Oke, tiba-tiba ada orang tarik kamu dari belakang. Ya, tarik. Apa yang berlaku dengan badan kamu? Kamu akan membengkok badan ke belakang kan? Badan kamu akan jadi macam ni. Betul tidak? Oke, sama juga dengan ini anafasa. So, bila anafasa berlaku, oke, itu sentroma dia membahagi. Oke, dari sini tadi kan, ini ada kromatid kembar. Oke, jadi bila dia membahagi, itu kromatid pun jadi macam ini. Oke, maaf, lukisan tidak cantik, makin kecil pula. Oke, di sini jangan lupa, ada sentriol. Ada gentian gelendong, dia akan tarikkan. Oke, bayangkan ada orang tarik kamu dari belakang. Jadi arah ini mesti betul lah. Sebab ada yang lukis, dia terbalik pula. Dia lukis macam ni. Salah lah. Sebab dia tarik dari sini kan. Oke. So, kromatid kembar akan tertarik ke kutub yang bertentangan. Sentroma sudah terbahagi 2, jadi dia tertarik ke kutub bertentangan lah. Dan anafasa berakhir apabila kromatid sampai di kutub sel. Sini lah, di bagian sentriol. Alright. Oke, selepas anafasa, apa? Fasa seterusnya. Yes, telofasa. So, oke, ini raja yang lebih jelas ada di buku teks. Oke, kromatid kembar dia akan terpisah dan dia tertarik ke arah kutub yang bertentangan lah. Oke, next adalah telofasa. Apabila sampai di kutub yang bertentangan, kromatid kini dikenali sebagai kromosom anak. Oke, setiap kutub kini mempunyai satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Ingat balikah? Mitosis kan, dia menghasilkan yang sama bilangan kromosom dan juga kandungan genetik seperti induk. Oke, kromosom berbentuk bebenang halus kromatin semula. Oke, dia jadi halus balik. And then nukleolus dan membran nukleus akan terbentuk semula. Gentian gelendong pula akan menghilang sebab dia tidak dapat tarik sudah sentroma kan. Oke, cytokinesis pula menyusul di akhir telofasa. Oke, maksudnya selepas telofasa adalah cytokinesis. Oke. Oke, sini ada gambar telofasa. Oke, dia akan mencerut di bahagian tengah ini ya. Macam itu apa dia plastisin. Kamu buat dia bulat ini, kamu tekan di tengah, dia tercerut. Nah, beginilah. Oke, ada kromosom anak di sini, dia jadi yang baru kan, satu saja nih. Dan ada sentriol, gentian gelendong pun makin hilang, sebab dia sudah habis tarik. Dan membran nukleus mula terbentuk semula lah. Oke. Ingat balik daripada, yang warna pink adalah daripada kromosom maternal, yang warna hijau kromosom paternal lah. Induk jantan, induk betina. Intafasa, profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Alright. Oke, perbezaan mitosis dan sitokinesis.
antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Oke, ini paling penting kamu kena paham lah. Oke, yang kita ingat macam mana bentuk sel haiwan dengan sel tumbuhan. Sel haiwan dia tidak ada bentuk yang tetap, betul? Sebab dia tidak ada dinding sel. Manakala sel tumbuhan pula ada dinding sel. So kita tahu ini adalah sel haiwan sebelah kiri ini. Sebelah kanan ini adalah sel tumbuhan. Oke, beza dia daripada ini ya, bahagian yang dia mencerut ini. Kalau dalam sel haiwan, kita akan sebut dia sebagai belahan pencerutan. Oke. Dia akan menghasilkan cerutan di bahagian tengah semasa telofasa. Masih ingat tadi kan? Oke, coba tunjuk balik ya. Telofasa. Oke, dia akan apa nih? Mencerutkan. Oke, ini untuk sel haiwan. Tapi kalau sel tumbuhan, dia tidak mencerut, tapi dia akan membentuk, dia akan membentuk blood cell. Kamu akan tulis dia macam ni lah, macam ada pembahagi jalan raya. Oke, vesicle akan membentuk blood cell. Oke, lepas itu dinding sel baru pula akan terhasil. Itu beza dia. Sitokinesis di dalam, perbezaan mitosis dan sitokinesis antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Alright. So, sitokinesis adalah proses pembahagian sitoplasma kan. Oke, kamu kena ingat nah bagian ini. Kalau sel haiwan dia akan mencerut di bahagian tengah. Tapi kalau sel tumbuhan dia akan membentuk blood cell. Oke, dalam sel haiwan, sitokinesis, membran plasma mencerut, ini kata kunci dia, di bahagian tengah antara dua nukleus. Microfilament di tempat pencerutan mengecut. Ini ya, microfilament. Oke, sel mencerut sehingga terpisah menjadi dua sel. Oke, dia akan terus mencerut di bahagian tengah inilah sampai dia terpisah menjadi dua sel. Oke, ini adalah sel haiwan. Oke, dalam sel tumbuhan pula, vesicle terbentuk pada bahagian tengah dan bercantum membentuk apa? Blood cell. Blood cell dikelilingi oleh membran plasma yang baru. Oke, maksudnya di sinilah tuh ada membran plasma yang baru. Oke. Blood cell berkembang dan bercantum dengan membran sel. Sinilah. Dan dinding sel terbentuk daripada selulosa. Berapa sel anak terhasil? Sama juga, 2 sel anak terhasil. Oke, so kita lihat gambar aja. Ini kamu rasa apa nih? Dia masih lagi kromatin. Kita panggil dia kromatin. Apa? Interfasa. Pas itu profasa. Nampak nih dia berbaris di tengah macam ada sata khatulistiwa kan. Ini adalah metafasa. Dan dia tertarik. Apa yang tertarik? Itu kromatid kembar tadi kan, sentroma terpisah. Ini adalah anafasa dan telofasa. Ini adalah gambar sebenar sel tumbuhan lah yang sel haiwan yang diambil lah. Jangan kita tahu ini sel haiwan. Yes, dia ada mencerut di bahagian tengah nih. Oke. Alright. Oke, kepentingan mitosis ataupun keperluan mitosis dalam kehidupan. Oke, perkembangan embrio dan pertumbuhan organisme, mengganti sel-sel yang mati dan rosak, menghasilkan organ baru. Contohnya proses penjanaan semula lah yang berlaku pada ekor cicak. Kalau dia putus, dia akan menghasilkan ekor baru kan. Oke, dan menghasilkan individu baru, contohnya yang dilalui oleh hydra melalui proses pertunasan. Dan teknik pengkulturan sel stem menghasilkan daging, terapi sel stem merawat rawan yang rosak. Ini banyak sudah yang buat sekarang lah. Tapi orang-orang yang kaya sajalah yang buat, yang jutawan, atlet profesional. Oke, kamu boleh baca lebih di internet pasal ni. Kamu type saja terapi sel stem lah.
Oke, sangat mahal lah dia punya rawatan. Dia bukan melalui pembedahan tetapi melalui suntikan. Satu suntikan pun mau cecah 26.000 guys. Oke. Dan kultur tisu, tumbuhan menghasilkan banyak sel anak. Oke. Oke, so tugasan kamu untuk hari ini habis sudah 6.1 dan 6.2. Kalau ada soalan kamu boleh tanya cikgu lepas nih. So, tugasan kamu untuk pelatihan pengukuhan sila buat praktis formatif 6.2 pada muka surat 105 buku teks bio. Sila jawab ini soalan lah. 4 sahaja soalan. Dan hantar esok 29 hari bulan 4 sebelum jam 8 malam. Oke? Kamu terus tulis jawaban pun tidak apa. Yang penting kamu siap nih soalan lah. Oke. Pimat, ingat balik apa itu? P. Yes, profasa. M. Betul, metafasa. E. Anafasa. Dan T. Pak Mat. Telofasa. Ini paling ingat, kena ingat dalam fasa mitosis. Oke, fasa M, fasa mitosis. Sekali lagi, ini apa nih? Oke, kamu nampak nih. Dia macam berbenang halus kan, belum lagi dia menebal. Yes, intofasa. Ini apa? Ini, tengok, apa ini? Macam dia berbaris di tengah. Ini dia tertarik pergi kutub bertentangan. Nah, ini pun. Ini apa? Nah, alright, ini intofasa, ini profasa, ini anafasa, ini metafasa. Terbalik kan? Oke, profasa, metafasa, intofasa, profasa, anafasa, metafasa, anafasa, dan telofasa. Ini ya, ini masih lagi anafasa nih. Pak Mat. So, kita ulang balik, intofasa sini, Pak Mat, P, M, E, T, P, profasa, M, metafasa, E, anafasa, T, telofasa. Oke, so ini nanti cikgu akan bagi kamu link, kamu boleh tengok, boleh try nyanyi di rumah, boring-boring boleh try nyanyi lagu mitosis. Oke, intro sedikit saja. Oke, so ini kamu boleh tengok kemudian lah. Ini selingan saja, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih karena sudi mendengar pengajaran cikgu. Oke, mohon maaf atas kekurangan. Dan itu saja, sila buat kamu punya latihan. Yang belum hantar nota 6.1, 6.2, sila buat dan hantar kepada cikgu. Oke, terima kasih guys.